Kalau ayah ada anak-anak, let them do business in the university. Sebab university is the best place for you to do business, because of why? In the university is the best place for you to fail. If you fail, there's a lot of people will ambil and angkat kita balik. Tapi kalau kita fail kat luar, belum tentu nobody care. Okay, so hari ni podcast kita Richard Susawan seperti biasa. Kita akan ada guest, tapi hari ni kita nak cerita pasal topik-topik yang sedang hangat. Sejak 2023, middle of the year tu, kita tengok orang semua cerita pasal AI apa semua. Jadi hari ni kita jemput salah seorang rakan baru saya. Terjumpa pun dekat social media and all that lah. Betul. Jadi saya terus nak perkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke podcast Richard Susawan, kan? Saudara Khairul, kan? Kau ada nickname ke? Ada nickname. Orang selalu panggil apa? Khairul lah. Khairul je lah. Kalau dia sini, dia ada cerita yang menarik sikit. Kalau dulu lah waktu sekolah, kalau orang di Pantai Timur panggil Ikhwan. Kalau orang di Pantai Barat panggil Khairul. Okey. So nama penuh. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu kepada audiens kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama Khairul Ikhwan Zulkifli. Boleh panggil Khairul. Berasal daripada Terengganu, Marang Terengganu, tapi sebabkan ayah kerja government, so pindah randah lah. Pernah menetap di Kelantan, di Pahang, and last itu masa SPM di Kajang. Okay. So that's why kalau orang jumpa macam kau tak macam orang Terengganu pun, cakap tak ada bunyi Terengganu pun. Sebab macam tu lah. Sebab kita pindah-pindah, kita dah biasa bergaul dengan orang luar lah. Sekarang ni alhamdulillah dah berkahwin. Ada 2 orang anak. Berapa umur? Awal 30-an. Awal 30-an. 3 series lah. 3 series. Tapi nak ke 4 series tu lambat lagi lah. Belum lagi. Sekarang menetap di Kuala Terengganu. So memang basically based dekat East Coast region lah. So walaupun basically banyak kerja di Lembah Kelang, Kelang Valley, tapi lebih prefer settle down di Terengganu. Vibe dia lain. Tak ada jam dan sebagainya lah. So ini since kita cakap dengan orang Terengganu, kan. So kita tak tahu nak buat podcast ni cakap Terengganu ke ataupun kita campur lah. Kita a bit rojak here and there lah. Aku actually bukan orang Terengganu, tapi sebab sekolah di Terengganu, sekolah menengah di Terengganu 2 tahun. Apa nama sekolah? Sultan Sulaiman. SS. Sekolah. Tapi sekolah kalau Ustazah tu. Ustazah. Saya ikut Ustazah, kan. Junior mu lah ni. Tapi kalau orang Terengganu cakap SS lah. SS dia ada slang. Mok pun sekolah SS. Mok sekolah SS. Okay. Mok senior. Senior. Mok senior. So aku sekolah SS 2 tahun. Lepas tu pindah balik KL. Lepas tu masuk ITM di Dungun juga. Jadi memang boleh lah cakap Terengganu sikit apa semua, kan. Dengar tu tidak pelak lah. Tak pelak lah. Boleh. Bukan buat macam kalau orang KL datang Terengganu dia makan kepuk. Dia boleh dengar. Orang yang buat cakap Terengganu ni kita boleh dengar. Boleh dengar, kan? Boleh. Dia boleh dengar. Awkward, kan. Makan ikan. Makan ikan. Ni mungkin sebab banyak makan kepuk hari-hari kot. Makan kepuk hari-hari dia jadi macam ni lah. Di Terengganu menu wajib kalau di kantin kepuk lekor. Wajib. Kalau tak ada kepuk lekor tu macam pelik. Tapi yang best, aku first time makan ikan goreng. Ikan goreng tepung. Ikan goreng tepung. Cicor sambal. Sambal apa? Sambal macam macam chili sauce lah sambal dia, kan. Orang Terengganu panggil cuka. Cuka kepuk panggil. Cuka kepuk. Kepuk orang panggil air lada. So first time makan ikan celup, kan. Ikan celup makan macam tu je. Ikan kicap. Biasa ikan bakar. Dan kalau kat KL pun jarang aku tak pernah lah ada pengalaman makan ikan macam tu saja. So first time kat Terengganu, selain pada kepuk lekor, ikan celup tepung lah. Makan macam tu je. Makan gitu je. Bukan buat lauk. Bukan lauk. Tu ibarat macam kita makan nugget. Betul. So first time lah. Aku pun macam first time tu macam pelik lah. Tapi okey lah. Banyak makanan yang aku suka dekat Terengganu. Kepuk lekor of course lah. Nasi dagang. Tattoo kan. Confirm lah. Tattoo dah duduk cendering, kan. Of course lah. Tattoo depan tu sikit je. So
Itu sejarah sikit lah tentang aku backstory menjadi lah. back story. Tapi back story bukan tentang aku lah, tentang Khairul sendiri. Sebelum berkecimpung dalam bidang AI ni sebenarnya dulu kau buat apa? Okay. Panjang ceritanya. Kita pendek kan. Dulu sama study dekat UiTM Dungun, tapi Kau ambil apa lah? Kau ambil computer science. computer science. Unfortunately, quick awal. Oh, okay. Drop out. Sebab masa tu I think semester ketiga tak silap, belajar subjek entrepreneurship, belajar buat RP, rancangan perniagaan. Orang lain habis semester balik kampung. Aku habis semester ambil RP tu, pergi bawa dekat hal ehwal yang untuk yang usahawan, set up RP tu. Masa tu RP tu buat kedai komputer. Okay. So masa presentation tu, yang masa akhir semester tu, lecturer kata, okay Khairul, if you think your RP is so good, make it as a real lah. So take it as challenge lah. Okay. Bawa RP tu, jumpa dengan kesawanan, cakap saya nak buka kedai komputer dalam UiTM. Okay. So Alhamdulillah, dia pendekkan cerita, dapat supplier daripada bandar Dungun sebagainya. Bukalah kedai komputer masa semester keempat. Okay. Masa semester keempat tu dah ada kedai komputer sendiri dalam UiTM Dungun. So itu first time kau ambil RP. Yes. Then terus tak sambung. Masa tu mesti lagi belajar. Okay, still lagi belajar lah. Biasalah, bila kita dah ada bisnes, dah start Dia mulalah. dah start rasa duit, kan? Dah sedap. Mulalah kelas tu cilik-cilik sikit sebagainya. Okay. Tapi that is my first taste on entrepreneurship. But satulah nak share kalau audience mendengar, especially kalau ada anak-anak, let them do business in the industry. Sebab industry is the best place for you to do business. Because of why? In the industry is the best place for you to fail. If you fail, there's a lot of people will ambil and angkat kita balik. Tapi kalau kita fail kat luar, belum tentu lah. Nobody care. So lepas buat tu, busy dengan tu, and then ada sedikit macam terganggu sikit lah pelajaran tu. I think lesson learned from that juga, kena ada pandai manage lah. Okay. Manage masa kita. It's not, tak salah kalau nak berniaga dan sebagainya, tapi macam Khairul Amin kata lah, nak jadi content creator ke apa ke, belajar kena habis. Okay. So kalau boleh diundur masa, itulah satu perkara nak buat lah. So lepas berhenti belajar, kalau orang lain berhenti belajar, mungkin balik kampung nangis dan sebagainya. Aku berhenti belajar tak? Aku berhenti belajar, aku kahwin. Tapi itu pun sebab ada bisnes lah. Sebab ada bisnes kan. Berhenti belajar, kahwin. Lepas kahwin tu, orang kata dugaan perkahwinan, business collapse, everything semua lah. So balik ke kampung semula, and then masa tu I think 6 months, almost a year lah jobless. Terpaksa buat sambilan, antaranya buat tuition, budak-budak, jual kuih raya dan sebagainya. So and then masa tu expecting my first daughter. So Alhamdulillah at that time dapat satu offer daripada MDEC. Masa tu program tu e-rezeki. So program tu is kita melatih rakyat Malaysia menjadi seorang pekerja digital. So apply program tu, daripada out of I think 500 yang datang interview. So terpilih top antara 10 orang terpilih. Program tu. So join program tu 3 bulan as a apprentice. So belajar how to become freelancer, but jujur lah, time tu join tu bukan sebab nak buat job freelance pun. Sebab join time tu ada allowance 1,200. That is the main purpose of joining that program, because I have zero expectation about freelance at that time, especially melibatkan digital freelance. Sebab masa tu ada kawan yang buat freelance photographer, kan, freelance model, tudung dan sebagainya. Tapi freelance digital ni yang buat dia secara atas talian ni tak nampak. So bila join the program, itu yang membuka mata kepada dunia gig ekonomi. Kat situ lah kalau ikutkan my first love kepada dunia usahawan ni ialah gig ekonomi lah. So since that jadi gig ekonomi advocates lah. So tu tahun bila tu? 2016. So kahwin 2015, 2016 join that program, and then slowly lah daripada apprentice, so MDEC hire as a trainer. And dengan MDEC tahun 2017 sampai 2021, and pernah melalui fasa gig ekonomi ni from becoming a freelancers up until becoming a remote worker, sampai level becoming agency owner ataupun startup. Iaitu masa tu buat satu service startup delivery, nama dia Get Runner. So it's a run errand services yang kita buat.
So dah melalui fasa menjadi seorang freelancer dan juga ada satu company yang hire freelancer. Okay. So tu kira macam permulaan lah macam mana berkecimpung dalam dunia ni. And then So itu ada lagi yang tak ada, dah jual lah. So itu pun dah jual lah. Dah jual lah. Itu jadi satu memori yang dikenang lah. Right. Yalah, dalam bisnes jangan ada sentimental value. Dapat exit lah ke? Exit tak ada besar lah. Okay. Tapi ada lah. Cover utang. Okay. Right. Yang penting ada pengalaman. Yang mahal pengalaman. Sebab tu kata dalam dunia ni jangan takut untuk berniaga dan jangan takut untuk gagal. Okay. Sebab you will learn more daripada kegagalan berbanding kejayaan. Betul. So itu kadang orang selalu bila dia start business apa semua kan, kita tengok orang lain berjaya apa semua, kita pun nak berjaya. Dan kegagalan ni something yang kita takut dan kita kalau boleh nak avoid. Tapi sebenarnya aku setuju dengan kau, banyak benda sebenarnya yang kita boleh belajar daripada kegagalan kan. And macam kau sendiri, so daripada aku suka sebab kita selalu tengok orang bercerita pasal gig economy contohnya, tapi dia tak pernah jadi gig worker. Tak. Kan? Dia tak pernah merasai dia tak pernah macam mana rasa jadi gig worker and all that kan. So kau ada first hand experience kan. Macam mana jadi gig worker and all that, sampai ada agensi sendiri. So sekarang ni macam mana kau transition kepada apa yang kau buat sekarang? Adakah benda tu macam kau rasa, especially AI ni lah kan. AI ni kita tengok benda yang quite new lah. I mean, of course kalau kita tengok history AI tu lama lah sebenarnya. Betul. Tapi dia baru menjadi popular tahun lepas. Especially kat Malaysia kan, tahun lepas. So macam end mana? Of last year lah, something like that. End of last year. Middle of last year lah sometime kan. So aku tengok kau pun first time aku sendiri kenal Khairul ni, tengok dia punya content lah dekat social media kan, cerita pasal AI apa semua, Canva. So aku pun selalu lah follow kau apa semua kan. So alhamdulillah hari ni dapat berjumpa. So macam mana kau jump into that I think that way? Turning point ataupun transition dia, masa buat Get Runner tu, Get Runner ni is a physical punya business. Meaningly you need to be present in the physical world. And so bila present, contohnya macam masa buat Get Runner tu, bila kita buat expansion to another market, let's say kita start Get Runner masa tu kat Terengganu. Kita dah tapau market Terengganu, all delivery masa tu, Food Panda belum masuk lagi, kita dah cover market, kita expand ke Kelantan, another market. So bila kita expand ke Kelantan, me as a co-founder and also as a chief of officer, CEO yang buat operation, kita terpaksa pindah ke Kelantan. Kena be physical sebab nak engage dengan runner, nak engage dengan merchant. It's not perkara yang boleh buat secara atas talian. Dan bila benda tu physical, penat. So since that, bila dah habis dengan Get Runner, exit dengan Get Runner, mencari-cari apa benda yang aku boleh buat sampai satu level aku boleh buat sebagai digital nomad. Meaningly I'm not, tak perlu berada secara fizikal lah kan, boleh berada. So I think turning pointnya adalah apabila baca buku Russell Brunson kot. Dia punya Dotcom Secrets lah kan, dia cerita pasal dia punya funnel. I think that is the turning point lah. Dan melihat kepada ini cara dia orang buat duit kan, macam mana kan. So all the yang banyak lah, kalau luar negara tu banyak lah yang buat, we call as info product lah, business info product. So since then terjebak dalam dunia training. Sebenarnya dengan MDEC pun memang dapat training, tapi dengan MDEC ni kita training lain, bidang lain. It's about freelancing, not about entrepreneurship. Tapi memang jiwa tu jiwa entrepreneur. Sebab bila buat dengan MDEC dulu, masa buat freelance, kita rasa macam tak lepas. Sebab kita punya passion ialah nak jumpa dengan entrepreneur. Tapi sebabkan klien kita ialah university, student, so tak lepas. So nak masuk dalam dunia entrepreneurship ni, entrepreneur ni, apa aku nak offer kat entrepreneur? So masa mula-mula tu Canva. Sebab memang semasa dengan MDEC kan, walaupun as a trainer, since still jadi seorang freelancer kan, and masa tu jadi seorang content creator untuk klien. So memang mostly guna Canva. So pengalaman I think guna Canva since 2017 dah guna Canva. So dah berapa tahun. So cakap this is a good opportunity ni. Macam mana kita nak educate masyarakat kita, especially SME, especially maybe micro. Macam mana nak utilize Canva tu as a tools untuk memudahkan diorang buat business lah. As a one tools yang boleh settle everything. So aku pun tak ada background design. Aku masa first time discover Canva tu rasa macam satu dunia yang baru kan, macam rasa best boleh buat design dengan mudah kan. Tak payah nak belajar Adobe, Illustrator lah apa semua kan. Aku cakap kan, yelah mungkin dia tak secanggih,
but the output is there. Output ada kan? the purpose, selalunya usahawan dia nak cepat kan. Betul. Dan Canva tu dia bukan cincai lah. Betul. Dia satu platform yang memang design pun cantik, template yang dia bagi apa semua kan. Di sini je antara kelebihan Canva ni sebab dia senang, dia just a drag and drop. So kalau Asia punya tagline, now everyone can fly, mungkin Canva, now everyone can design. Design kan. Yalah, sebab you have zero experience in design pun. Betul. Cuma itulah, Canva ni satu lah, you kena ada mata design. Walaupun you bukan seorang designer, you need to have mata. The mata design tu maksudnya sengit ke, center ke, gunakan leading line ke, kena ada sikit lah. Color apa semua kan. Sebab color combination. Ada juga tengok yang orang buat design pakai Canva, tapi tengok macam ni boleh perbaiki, boleh banyak improve lah kan. So that means kau start ajar tu dan you became a digital nomad. So kau ni memang ada betul-betul jiwa seorang digital nomad lah kan. Nomad lah. Macam separuh orang dia buat dia ada business physical, tapi kau memang choose untuk pilih untuk jadi seorang freelancer yang I think that digital. Kita start as a freelancer, lepas tu transition to agency, get runner, and masa tu kita set up juga Gig Venture. So ada dua company yang run physically at the same time, yang ada staffing, yang ada office dan sebagainya. So bila PKP berlaku, memang I think this one shifting bukan aku seorang lah, orang lain pun sama kan. Kita boleh punya buat tanpa ada staff, tanpa ada office sebagainya. So since that macam why not sebab fikir bila buat ada company sebagainya, dia renyah tu ada. Kadang-kadang macam at one level kita nak kita je buat. Yelah betul, kita faham bila ada staff, rezeki staff dan sebagainya, tapi bila dah merasai pengalaman ada staff dan sebagainya, bila buat sendiri ni macam kalau hujung bulan tak banyak sangat pun tak apalah, aku seorang je. Macam tu lah. So dia tak nak fikir pasal renyah tu lah. So that's why sekarang ni kalau tanya, memang berdua dengan wife. My business me and my wife, and also ada a few freelance lah yang kita outsourcekan kalau ada job-job lebih dan sebagainya. That's all. Sebab memang I follow konsep tu, and then sekarang ni pun kalau di LinkedIn kita ada Justin Welsh. I think Justin tu famous on that juga. Dia buat dengan wife dia dengan wife dia. Betul. Dia dengan wife dia solopreneur juga. Banyak cerita pasal digital product and all that. So memang benda tu pun dah jadi satu pilihan lah. Aku rasa sejak COVID kan, ramai orang, yelah ada yang terpaksa tutup bisnes, ada yang pilih untuk tutup bisnes. Dan aku rasa COVID tu bagi kita nampak satu perspektif yang baru lah. I think it's a blessing in disguise lah. So cerita pasal AI balik tadi, sebenarnya AI tu dah ada dalam Canva sebenarnya. Contohnya macam remove background, everything dah ada lah. So before wujudnya AI yang orang tahu hari ni, ChatGPT dan Midjourney, dah pernah try beberapa tools. Masa tu kita ada ChatSonic, masa tu kita ada Grammarly, masa tu kita ada beberapa lah platform yang menggunakan on top of GPT model juga. Bukan, I think at that time bukan GPT 3.5 kot, GPT biasa lah, GPT yang agak slow, tapi it's not impressive lah. So betul-betul turning point, kalau ChatGPT I think November, sebab ChatGPT dilancarkan for public end of November, I think 30 November. So ChatGPT dah setahun sebulan sekarang ni. And then Midjourney I think somewhere around July dia orang buat public. So aku test bulan 9 tak silap. Bulan 9. So since that macam ini lah macam, sebab bila kita buat training, and sebelum tu aku buat training dengan Mara, dengan Syarikop, bila kita buat training, kita sentiasa mencari apa lagi yang aku boleh bantu usahawan ni, especially yang micro ni, untuk memudahkan kerja diorang. So selain daripada Canva, what else? So bila adanya AI ni macam wow, this is and so kau terus ambil the opportunity lah. Ambil opportunity tu asalnya it's not about nak buat training ke sebagainya, no. Memang untuk diri sendiri. Sebab kita as a solopreneur, kita nak leverage that tool supaya kita boleh buat seorang. Cepat sikit lah boleh buat kerja and all that kan. Cepat banyak. Cepat banyak lah. Betul kan, cepat banyak, bukan cepat sikit. Sebab kalau yalah, it depends juga. Kan macam satu quote saya, AI is just a tool. A fool with a tool is still a fool. Kalau kau tak pandai guna. Aku suka tengok kau punya latest, ada dua kan. Satu kau buat video kan, satu lagi kau buat posting kan. So dan ada kawan lain ambil kau punya tu juga. Tak apalah. Tapi bagus lah. At least kita boleh share benda tu kan. So benda tu dah jadi macam code. Aku tahulah kalau code ni memang Kak Rol selalu pakai lah kan. So it's just a tool. A tool. Tapi kalau kita tak pandai guna, pun aku rasa
tak bantu jugalah. Betul. So kita cakap pasal AI ni, apa engkau punya pendapat tentang penggunaan AI, dan since kita dah masuk tahun 2024 ni, apa engkau rasa atau apa engkau nampak lah apa the future of business menggunakan AI tools ni? Okay, AI ni ada banyak phase. Yang sedang berlaku sekarang ni, kita dekat phase 2. Phase 2 ni AI powered punya application. Okay, phase 2. So dia akan masuk phase 3 tak lama lagi. Phase 3 ialah operating system based on AI. I think that one sebenarnya Microsoft, even Apple pun dah bagi tease dah. Okay, tu nanti kita cerita lebih tu. Okay, for time being, for the next I think 5 years kot, AI will not replace us, but people with AI will definitely replace us. And for the next 5 years, I don't tak pastilah kok nanti tiba-tiba dia boleh achieve AGI. AGI ni dia ada level 3 stage tau. Itu ada ANI, artificial narrow intelligence, ANI, artificial general intelligence, dan satu lagi adalah kita ada ASI, artificial super intelligence. So right now we still in the level of artificial narrow intelligence, whereby AI ni dia power tapi satu bidang je. Dia tak boleh pandai semua benda. Kalau kita suruh buat A je lah dia boleh buat. Kalau suruh B buat. So sekarang ni kita ke arah transition untuk pergi kepada AGI, artificial general intelligence, yang mana AI ni walaupun dia tidak surpass human punya capabilities, tapi dia dah macam manusia. Boleh buat benda sebanyak benda. Dia boleh buat matematik, dia boleh buat sains, dia mungkin boleh jawab soalan ni, buat banyak. So that one, kalau ikutkan pakar-pakar katakan by 2028, 2029 or maybe 2030 akan achieve that AGI. So at that time kita baru rasa takut yang AI akan replace kita. But for time being, AI will not replace us, but human with AI will replace us. So dari segi penggunaan macam mana? So AI ni dia ibarat macam ni tau. Human tanpa AI dengan human with AI, dia akan enhancekan, paling obvious lah kita punya productivity lah. Okay. So before this 100% is done by human. So right now kalau tak boleh sampai 50% pun 30% is done by AI. Contohnya kalau kita nak buat content for social media kan, adalah usahawan-usahawan mungkin nak hire orang luar mahal, nak hire consultant mahal. So nak buat brainstorming for content. So maybe brainstorming session tu you can partner with ChatGPT untuk buat brainstorming tu. Sebab biasanya problem usahawan ni bukan dekat buat content, dekat idea content. Problem macam itu. So you brainstorm dulu dengan ChatGPT, dapatkan tajuk dan sebagainya. Even at current level, daripada brainstorming sampai kan kita dah boleh buat siap satu storyboard of TikTok video. Storyboard yang ada apa tau? Yang ada timestamp, yang ada script, location dan juga scene. Semua ada tu. Tinggal apa je? Tinggal kita nak tengok benda tu dan kita shoot depan kamera. Tapi script everything semua dah ada. Semua dah ada. Tapi ada orang tanya, boleh tak AI buat video? Nanti AI akan tanya, kau ni apa? Kau buat apa kat sini? Kalau semua benda aku nak buat, memang aku nak replace kau lah ni. Itu masalah kita ni. Memanglah ada sekarang video yang pakai AI kan, tapi itu aku rasa tak antik lah kan. Dia tak ada. At least benda tu dah memudahkan banyak kerja kita. 30% should be okay. So daripada scripting, daripada timestamp, location dia boleh suggest semua kan. So memang banyak membantulah usahawan apa semua kan. Tapi sekarang ni dalam kau punya pengalaman berkongsi dengan usahawan, buat classes and all that kan, macam mana kau tengok penerimaan usahawan in general? Okay, pertamanya kita bahagi kepada dua. Satu yang excited untuk assimilatekan AI dalam kehidupan seharian atau pekerjaan seharian. Satu lagi yang against, yang tolak, yang rasa macam AI ni akan bunuh dia, akan bunuh career dan sebagainya. So kalau yang excited tu, okey lah, bagus lah, dia explore, dia guna. Cuma problem sekarang ni mostly yang aku perasan, ramai yang salah guna ChatGPT ni. Dia guna ChatGPT macam guna Google. Okay. Maksudnya kan, apa soalan dia tanya kat Google, dia tanya kat ChatGPT. Okay. So itu kan cara nak guna ChatGPT. ChatGPT ni you kena anggap macam apa tau? That is your buddy. Okay. So contohnya macam dalam kelas kan, biasa peserta dia tanya aku soalan, coach, macam mana nak buat ni. Okay, cuba tanya ChatGPT. Okay. Bila dia tanya ChatGPT, dia tukar tone
cara dia tanya tu lain. Dia gunakan konsep bertanya dekat Google. That's why dia tak dapat output macam dia nak. Okay. Sebab output Google ialah output yang dia bagi beberapa contoh-contoh ni kan. Kita punya link. So kita kena ambil satu-satu digest. Okay. Kalau macam GPT dia akan cuba summary kan bagi. So sebenarnya it depends on kita prompt. Okay. Sebab aku suka bagi satu perumpamaan. ChatGPT ni ataupun kita panggil AI lah. Macam seorang budak graduates yang baru habis belajar dekat Harvard University. Maksudnya top end university lah. So dia sekarang ni tengah praktikal dengan kita. Okay, dia tengah praktikal. So kita boss. Okay. So kalau kita suruh dia photo state, of course dia boleh photo state. Okay. Tapi kalau kita suruh dia buat benda-benda yang lebih advance, contohnya okay, aku nak kau buat satu paperwork yang boleh naikkan sales kita 1 juta. Dia boleh buat tak? Possibility ada. Sebab dia pandai. Cuma dia tak ada experience. Dia tak ada pengalaman sebab dia baru grad. So dia perlukan guidance daripada kita. So kita kena lead the way. Okay, first kau kena buat apa, second kena buat apa dan seterusnya. Alright. So itu yang kita maksudkan prompt kan? Kita tanya soalan yang spesifik. Tanya soalan dan bagi arahan yang spesifik. Okay, arahan. Sebab tu jadi AI is just a tool. A fool with a tool is still a fool. Kalau kita tak tahu nak tanya apa, ibarat macam seorang bos lah. Kalau bos tu, kenapa company tak perform? Sebab bos pun tak tahu benda. nak arahkan pekerja tak tahu nak arah macam mana. Sebab lepas tu dia marah hasil tak naik. Dia marah. Tapi sebab dia tak kongsikan ataupun dia tak breakdown. Kan dia tak breakdown. Okay, apa yang kita kena buat dulu. Kalau kita nak tambahkan sales region mana, produk apa, bos pricing. Bos kena ada ilmu. Betul. So kita sebagai seorang pengguna AI ni, kita dulu kena ada ilmu. Sebab tu kalau katalah ada designer ataupun ada fotografer yang takut dengan AI. Sebenarnya tak payah takut. Sebab orang yang paling power guna AI ialah korang ni. Sebab you ada all the knowledge. Contohnya nak buat gambar guna AI, the leading lines, the nama-nama lens. Dia ada fundamental tu kan. Dia ada asas tu, dia faham konsep fotografi. Orang awam macam orang biasa-biasa nak prompt, nak gunakan all the keywords tu, dia tak tahu. Dia tak tahu. Betul. Sebab dia bukan bidang fotografi. So sebenarnya orang fotografi, orang design, dia lebih perform guna AI. So jangan takut dengan AI. Ibarat macam ni lah. Kalau kata AI ni membunuh fotografi dan sebagainya. So sama juga dulu orang kata fotografi ni membunuh lukisan. Pelukis dulu marah fotografer. Sebab dia kata so benda tu akan berlaku kan. Benda that perbalahan, pergaduhan. Contoh dulu kita ada isu dengan calculator. Nak boleh masuk Dewan Persaingan atau tidak. Hari ni isunya berlaku ChatGPT kat sekolah. Boleh ke tidak? So ada banyak certain industri atau certain lecturer yang block lah, tak nak bagi. Tak nak bagi pun kan, tak nak bagi nanti budak-budak akan tengok TikTok, dia tahu juga pasal. So apa yang kita kena buat sebenarnya ialah we show the right way to use. Jangan bagi dia orang explore sendiri. Sama juga usahawan. So kenapa aku buat training? Sebab aku dah guna untuk diri aku sendiri dan aku tunjuk dia. So I want to show the right way to use. So that bila you guna macam, sebab ramai yang guna macam tak ada apa pun, tak dapat pun, yelah sebab salah guna. Betul. So, kita tak tahu teknik yang betul, cara yang betul untuk nak optimizekan kita punya output tu kan. Contohlah kita ambil satu pisau kan, bagi kat kata kita setakat iris boleh lah. Bagi dekat pengukir buah, cantik dia ukir. Betul. Pisau yang sama. So pisau is ChatGPT lah. Pisau tu is the tool, right? Yes. So kita nak kena ada kreativiti, apa yang kita nak borak atau nak sembang, nak chat dengan kita punya ChatGPT assistant kita. Betul. Kan? Kita punya intern ni supaya kita boleh hasilkan output yang bagus. Cuma berbalik berpisau dia kan, mungkin kita boleh gunakan pepatah masa Kalau kata kan, pedang ibarat masa kan. So AI ni ibarat pedang juga. Kalau kita tidak gunakan dia untuk memotong, dia akan potong kita. Sebab tu sekarang ni nak dia dulu AI ni hanya untuk orang IT, hanya untuk orang computer science saja AI. But I think right now tak ada satu pun industri kat Malaysia lah, kat dunia ni yang tak akan influence by AI. Even at one point AI ni akan influence jadi hidup kita seharian lebih banyak berbanding apa yang internet influence hidup kita. So for the past 20 years there's a lot of thing happen in dunia kita because of internet. Yes. Dulu kita dalam kereta nak pergi jalan, kita ada dalam dashboard kita ada peta. Buka. Sekarang ada lagi tak? Tak ada. Pakai Waze, Google Maps sebagainya. So hari ni AI akan buat apa? Contoh sekarang kalau dulu sebab kita dah ke arah transition 2024 sebenarnya kita ke transition untuk jadi AI operating system. Apa dia AI operating system? Kita bagi macam contoh lah.
Kalau sekarang ni kan, kita tidur, kita punya telefon, interface dia macam tu. Bangun pagi esok, interface dia macam tu. Kalau AI operating system, dia akan ikut masa, ikut tempat, ikut. So kalau bangun pagi, all the kita punya to-do list hari ni keluar, dia akan ikut. Tu that is AI operating system. So dia akan jadi lagi advance. Dia akan jadi customize, lebih personalize dan sebagainya. So kau tengok AI ni akan ada lah, betul tak? Dia takkan patah balik tiba-tiba kita bangun middle of the year tak ada AI and all that. Orang menyamakan AI ni macam metaverse, macam Bitcoin, macam NFT. No. Trend. AI ni bukan trend sebab AI dah lama. Okay. AI since 1930 ke 1940 dah ada AI dah. Cuma kenapa AI hari ni dia lebih mudah? Sebab dia menggunakan konsep yang kita guna hari-hari. Kita dibesarkan mula-mula kita guna SMS. Lepas guna SMS, kita guna MIRC, I think. Your generation MIRC. Oops. Dah boleh agak lah kan. Grup kampung kan. Grup kampung. Okay. Lepas tu kita ada MySpace. And at the same time we have YM. Yes. And right now we have Facebook Messenger, Betul. WhatsApp. Apa dia tu? Persamaan dia. Messaging. So kenapa ChatGPT boom? Because of dia gunakan the same concept, messaging. Okay. Bayangkan kalau ChatGPT dia guna konsep yang lain. Agak susah tak nak train diri kita nak sesuai diri dengan Okay. because of the chat itulah yang membuatkan game changer bagi ChatGPT. Sebab sebenarnya kita dah biasa kan. Dah biasa. Dah berpuluh tahun sebenarnya kita dah biasa dengan chat ni. So that means bila kita borak macam kita hantar mesej back and forth kan. Yang kelakar je dulu masa belajar computer science kat UiTM Terengganu kan, kita belajar how to learn and think like computer. Dulu kita belajar programming C++. Sekarang kita balik komputer yang belajar macam nak cakap dan juga fikir macam manusia. We call it as machine learning. Kita ada satu terms dalam AI ni, machine learning. Maksudnya komputer sekarang dia berusaha untuk memahami cara kita bercakap, cara kita berfikir supaya dia boleh interact kita macam manusia. Kalau dulu kita nak belajar bahasa programming supaya kita boleh interact komputer. Sekarang dah tukar. Aku rasa topik AI ni kalau kita nak cerita memang panjang lah kan. So boleh buat ceramah kan. 1 jam tak cukup lah. So kita pun tak nak lama-lama supaya so korang kena follow Khairul. Kita akan letak dia punya link. So kalau korang nak tahu pasal AI, follow dia punya social media. Kalau Khairul buat kelas masuk apa semua kan. Aku sendiri pun dah start lah belajar kan. Aku pernah masuk Khairul punya kelas apa semua kan. Kita nak get familiar dengan AI ni. Memang aku sendiri pun pakai AI sekarang. So kalau ada ini nak in closing lah apa message kau nak bagi kat usahawan kat luar sana dengan AI ni yang mungkin boleh bantu dia orang ke, ataupun apa message kau untuk 2024 ni kepada usahawan di luar sana? Satu tentang AI ni, jangan ada sentimental value kepada mana-mana platform. Lesson learn from social media. Social media come and go. Dulu kita ada MySpace, kita ada Facebook. And then Facebook right now pun dah agak macam agak kelang kabut because of ada TikTok dan sebagainya. Sama juga dengan AI, jangan ada sentimental value kepada mana-mana platform. Contohnya kalau kita sekarang ni mostly orang guna ChatGPT, but ada je alternatif lain macam kita ada Cloudy, kita ada Bing AI, kita ada Google Bard, banyak. So explore and then supaya kita ready kalau berlaku transition. Mungkin hari ni market pegang ChatGPT, tapi mungkin esok lusa market pegang mungkin Google Bard lebih bebas kan. So jangan ada sentimental value. So kita cuba fleksibel lah. Sama juga dengan AI image. So hari ni mungkin Midjourney lah the best, but DALL-E getting better. Stable Diffusion is getting better. Okay, so jangan ada sentimental value. So tapi nak explore banyak ni mungkin macam macam aku ni memang consider as AI explorer. So memang jenis pantang keluar AI tu baru memang nak I want to be the first. I have AI FOMO. Dia nak kena tahu dulu kan. I want to be the first. So that's why selalu tapi itu lah kita sebab the best thing about Malaysia, dia lambat. Anything happen in US 3-4 bulan baru sampai Malaysia. So kita kena masuk LinkedIn lah. Duduk kat LinkedIn and Twitter. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh explore. So untuk closing, katakanlah orang tanya saya, Khairul, 2024 apa yang kita orang kena tahu pasal AI ni? I think 2024 yes, something big will happen, but pegang kalau usahawan sebab I think this is a recharge usahawan,
pegang 3C. 3C, okey. Ah, 3C. 3C. Ni tip paling penting ni closing ni. Kita closing dengan 3C. Apa dia 3C? C pertama adalah ChatGPT. Okey. Sebab itu adalah right now the mother of AI lah. Okey. Ibu segala AI. And so apa-apa sebab ChatGPT ni boleh buat coding website, kita boleh buat gambar menggunakan DALL-E, kita boleh buat content social media, macam-macam lah, surat menyurat everything. So tu C yang pertama. Okay. ChatGPT. Cuma kalau boleh invest sikit kepada ChatGPT Plus. Okay. Sebab ChatGPT yang free tu, yang 3.5 tu, for me 20% only. In term of capability, the real capability of ChatGPT. Okay. C yang kedua Canva. Okay, Canva. C yang kedua Canva. Lagi bagus Canva Pro. Tak mahal pun guys, RM29.90 je. Sebulan. Tu ringgit kan? Ringgit. RM29.90. RM30. Kalau setahun baru RM249.90. $200.5 setahun. Investment. Okay. Consider this one as investment. Sebab Canva ni banyak benda boleh buat. Okay. Starting from branding, buat content social media, up until buat website. So dari segi content tadi, ChatGPT lah. Kan? Contoh kita nak buat content social media, kita buat design guna Canva. Tapi content wise kita buat pakai ChatGPT. Ataupun ideation. Dan C yang ketiga adalah CapCut. Kenapa CapCut? Sebab right now kita tak boleh nak tolak bahawa kita hidup dalam zaman TikTok. Betul. Ataupun zaman video lah. Video secara spesifiknya lagi vertical content. Vertical content. Kita ada TikTok VTT, kita ada YouTube Shorts, kita ada Reels, kita ada apa lagi? WhatsApp status even dalam bentuk vertical content. So 3C ni belajar I think cukup. Nak tapau usahawan, nak tapau 2024, 3 platform ni content creation in term of macam nak digitalkan business, insya-Allah dah cukup dah at least. Alright. Yang lain-lain tu bonus lah. Lain-lain tu bonus lah. So C yang pertama ChatGPT, yang kedua Canva. Yang ketiga CapCut. Dan sekarang Canva dan juga CapCut pun dah ada elemen AI dalam tu kan? Betul. Sebab tu so, dia sebut tu. AI ni dah memang part of kita punya life lah kan. Dan kalau kita dalam bisnes memang AI ni kita dah tak boleh lari lah kan. Memang AI dah memang duduk dalam kita punya kehidupan. Benda tu tak akan berubah. Macam dululah internet, kita against internet apa semua kan. So we shouldn't be against AI lah kan. Kita embrace lah. Kita embrace, assimilate AI ni supaya AI ni boleh speed up kita punya growth lah in terms of expertise kita. Siapa lambat dia tinggal lah. Siapa lambat. So jangan ketinggalan. Ketinggalan. Ini podcast series yang sangat penting sebab tu kita aku pun tak tahu kalau nak cakap panjang pun dia jadi terlalu panjang. Kita nak buat series mungkin series lepas ni kita boleh buat series tentang AI ke or something like that kan. Maybe kita boleh introduce. Kita buat kuliah AI. Ada orang itu tukar kan, daripada keluar dia jadi kuliah kan. Keluar sekejap kuliah sekejap untuk ajar pasal politik. So kita buat lah. Kita boleh buat kuliah AI kan. Okey, so terima kasih Carol kerana sudi meluangkan masa datang daripada Terengganu jauh-jauh kan. Bukan senang nak dapat ni kan. Banyak kali dah arrange nak call. I think dah tahun lepas time masih clash apa semua kan. Bila kita nak buat kat sini dia tak ada kat sini. Bila dia ada kat sini kita pula tak sempat apa semua kan. So thank you very much. Alhamdulillah 2024 ni dapat bertemu. Dan juga dapat bersama dalam episod kali ni. Semoga bermanfaat lah. InsyaAllah. So aku nak take up kau punya offer buat series or something. So kita orang akan borak lepas ni. So untuk audience di luar sana, embrace AI, pegang 3C tu. Nanti kita letak link Carol dekat bawah. Make sure korang follow. Boleh, okay? follow. Assalamualaikum. Subscribe sekali.